Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambung semula dari hal karamah para wali, ilmu hikmah dan ilmu ma'unah yang dikurniakan pada para wali, para hakikat dan pada para makrifat. Sebenarnya ilmu itu termasuk ilmu yang diamalkan oleh para hakikat, orang-orang yang terdahulu dari kita, para pejuang, termasuk Laksman Hang Tuah, Laksman Hang Jebat, Hang Lekir, Lekiu, Kasturi, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Maharaja Lela dan ramai lagi pejuang-pejuang sebenarnya. Perkara itu bukan tahyul. Itu bukan tahyul. Itu adalah kenyataan sebenar yang berlaku pada bangsa Melayu khususnya. Sekarang kita tak bercakap dari hal bangsa lain daripada bangsa Melayu. Cukuplah kita bercakap sebagai bangsa Melayu yang menghormati budaya dan bangsa Melayu. Kerana agama tidak menafikan bangsa. Tidak. Mungkin kita rasa kita terlalu wahabian. Kita terlalu wahabi. Yang seolah-olah kita berpegang pada hukum sehingga menolak segala mazhab yang kononnya mazhab itu tidak ada di zaman Nabi. Yang kononnya dikatakan bahawa mazhab itu sesuatu yang bid'ah oleh golongan-golongan Wahabi yang berfikiran dangkal, yang berfikiran cetek pada ilmunya. Ada banyak perkara sebenarnya yang perlu dijelaskan. Namun bagi aku memadailah jika kita ambil kisah sejarah dari hal para pahlawan Melayu yang hidup di zaman penjajah, bahkan sehingga sekarang masih hidup. Hidup selepas mati, itu adalah hak Allah Ta'ala. Bahkan hidup kita sendiri adalah milik Allah Ta'ala. Allah kurniakan kelebihan, karamah, kerohanian pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Namun semua itu pasti ada syaratnya. Apakah syarat yang utama sebenarnya untuk memiliki ilmu karamah, untuk dibantu oleh para wali, para arifin billah, para ilmuwan, para rijalul gaib? Syaratnya mudah. Tidak memerangi para wali, tidak memerangi dan tidak menafikan ilmu-ilmu karamah, tidak menafikan ilmu orang-orang Melayu yang terdahulu, yang sememangnya para pejuang, yang syahid, yang berjuang menegakkan kebenaran, yang berjuang menentang penjajah. Sebaiknya Wahabi, golongan-golongan Wahabi, tak kiralah apa gelaran sekalipun, apa pangkat dan jawatan sekalipun, sama ada punya miliki sijil PhD, master ataupun apa sahaja sebenarnya. Perkara itu tidak mewajarkan kamu menafikan ilmu orang-orang tua terdahulu. Tidak. Kerana orang tua dahulu yang berjuang, jika tidak ada para pejuang dahulu, kamu sendiri mungkin tidak ada sekarang ni. Kamu mungkin tak sempat dilahirkan jika tidak ada para pejuang, jika tidak ada mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu perang, ilmu-ilmu pejuang, ilmu-ilmu yang hebat yang ditakuti oleh penjajah.
Mungkin nenek moyang kamu tak sempat melahirkan ibu kamu, melahirkan bapa kamu. Hingga kamu sendiri tak dapat dilahirkan. Kerana tidak ada orang-orang yang hebat di bumi Allah Ta'ala ini, di tanah Melayu ini khususnya. Secara asasnya, bercakap dari hal ilmu karamah, ilmu kerohanian, ilmu kebatinan bagi bangsa Melayu, secara asasnya mudah, bagiku mudah. Cuba perhatikan kolam renang ini. Cuba perhatikan. Aku andaikan seorang yang memiliki kemahiran dan pengalaman sebagai divers, tentu kolam renang apapun saiznya, betapapun dalamnya, itu tempat bermain para divers dan orang yang memiliki kepakaran di dalam berenang. Seseorang yang sudah berenang, melihat ke dasar, melihat indahnya dasar lautan, fana dan tenggelam di dalam keindahan dasar laut. Manakan sama dengan orang yang hanya melihat dari permukaan, yang mengatakan bahawa lautan itu dalam, lautan itu bahaya, jangan dimasuki kerana hukumnya haram, sesuatu yang membahayakan itu haram. Bahkan dikatakan, jika kamu masuk di dalam air itu, kamu boleh mati dan kelemasan. Kerana itu bukan sifat sebagai manusia. Hidup di dalam air itu hanya boleh dilakukan oleh haiwan-haiwan seperti ikan, penyu dan sebagainya. Tapi tahukah kamu, jika kamu bukan seorang divers, kamu sebenarnya tak tahu apa-apa tentang ilmu menyelam. Dan jika pun kamu pelajarinya, selagi kamu tidak masuk di alam seorang diver, seorang penyelam, kamu tidak layak bercakap dari hal ilmu penyelam. Begitulah juga jika kamu bukan ahli pada makrifat, ahli pada ilmu hikmah, ahli pada ilmu kerohanian dan kebatinan, kamu tak layak bercakap dan menghukum dari hal perkara-perkara yang berunsur kebatinan dan kerohanian, apatah lagi menafikannya. Di mana logiknya apabila seorang yang bergelar ustaz seperti kalian, yang mengaku dirinya hebat, punya sijil, belajar hingga ke luar negara, tak dapat membezakan antara trik, silap mata, karamah, hikmah dan mukjizat. Tidak dapat membezakan keistimewaan ilmu di peringkat-peringkat tertentu dan pada orang-orang tertentu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahawa semua ilmu hikmah itu adalah sihir? Semua ilmu hikmah itu adalah satu pemalsuan, satu trik, satu permainan. Di mana logiknya kamu? Adakah kamu mahu mengandaikan bahawa dengan sijil kamu, maka kamu boleh menyamaratakan semua ilmu itu dari sudut mata kamu? Baiklah. Aku tak katakan kamu hebat. Aku tak akui kamu hebat. Kerana orang-orang seperti kamu yang bergeluman dengan hukum, sedangkan apabila hukum itu dikembalikan kepada kamu, kamu sendiri tidak terbuat apa yang kamu hukumkan. Di sini aku katakan bahawa, baiklah, di dalam perkara ini, dalam situasi ini, aku ambil satu contoh.
di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari Allah, di dalam ilmu makrifat, di dalam ilmu hakikat, di dalam mencarinya, di dalam mencintainya. Bagiku, aku tidak memerlukan dalil untuk mencintai Allah Ta'ala. Aku tidak perlu diajar untuk mencintai Allah Ta'ala. Aku tidak perlu belajar dan diajar oleh sesiapa pun di dalam mencintai Allah Ta'ala. Kerana aku mencintainya semampu dan sedayaku tanpa sebarang dalil. Bagiku, tidak ada dalil yang perlu aku sandarkan untuk mencintai Allah Ta'ala. Kerana sahaja aku mencintainya, kerana aku mencintainya. Begitu juga sebenarnya, aku mencintaimu tanpa sebab. Aku mencintaimu tanpa dalil. Aku mencintaimu tanpa alasan. Aku cinta sekadar cinta. Kerana aku cinta. Kerana dengan cinta aku hidup dan aku mati. Itu bagiku. Dan aku tidak bersandar pada dalil. Jika mencintaimu itu memerlukan dalil, maka sebenarnya aku memerlukan alasan untuk mencintaimu. Aku tidak memerlukan alasan untuk mencintaimu, wahai Tuhan. Kerana engkau sendiri wujud tanpa sebarang sebab. Engkau wujud dengan sendiri. Engkau sedia ada. Begitu juga apabila aku mengenali cinta. Cinta padanya itu, cinta padamu sudah sedia ada. Dan aku tidak perlu mencari sebab untuk mencintaimu. Dan aku tidak perlu mencari dalil untuk mencintaimu. Kerana orang yang mencari dalil dan mengandaikan dalil, menghandalkan dalil adalah orang-orang yang sebenarnya suka berdalih untuk merendahkan orang lain, untuk mengaku dan mengakui konon-kononnya mereka adalah orang-orang yang berpegang pada dalil, sentiasa berpegang pada dalil. Sesuatu yang tidak berdalil itu dikatanya sesat. Bahkan yang terbaru dari puak-puak Wahabi. Minta maaf jika terkeluar dari tajuk. Aku sentuh secara rambang tentang puak-puak Wahabi. Yang terbaru dari puak Wahabi mengatakan selawat itu tidak boleh direka. Tidak ada sahabat yang mereka selawat di atas Nabi. Dan jika mau beramal dengan selawat, mesti selawat itu sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi dan ada dalilnya. Lain dari selawat itu, maka tidak boleh diguna pakai. Maka terbatal. Baiklah. Di sini aku tekankan bahawa jika selawat pada Nabi itu batal, maka segala nasyid-nasyid yang memuji Rasulullah itu juga tidak boleh didengar. Hukumnya haram. Hukumnya batal. Kerana nasyid-nasyid itu juga satu rekaan. Tidak ada di zaman Rasulullah nasyid itu. Seni kata itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Memuji Nabi dengan ayat-ayat, dengan puisi, dengan lagu, seni kata dan kata-kata yang indah di dalam memuji Nabi, bahkan memuji Allah Ta'ala itu adalah bersalahan. Kerana ianya tidak wujud di zaman Nabi. Maka memuji Nabi mestilah dengan selawat yang mesti Nabi sudah contohkan. Lain dari itu tidak boleh. Baiklah. Jika itu pendapat golongan para Wahabi, maka aku menolaknya 1000%. 1000% aku menolaknya. Sama ada tolakanku ini diterima atau tidak, itu terpulang. Itu terpulang. Baiklah. Sekarang kita kembali kepada ilmu hikmah dan ilmu karamah, ilmu ma'unah. Ada seorang ustaz yang tergolong di dalam Wahabi, tergolong di dalam kaum muda. Ianya Wahabi. Kaum muda adalah Wahabi yang menafikan ilmu orang-orang tua dahulu,
yang menafikan ilmu kepahlawanan, yang menafikan kehebatan ilmuwan orang-orang terdahulu, termasuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah, Mat Kelubi dan siapa lagi. Alangkah bodohnya. Secara mudahnya aku katakan bahawa semakin kamu berhujah, semakin menunjukkan kebodohan. Adakah kamu sangka bahawa para pahlawan itu tidak ada warisnya hingga sekarang? Dan tidak ada orang-orang dan ahli warisnya, ahli keluarganya yang masih diwariskan dengan ilmu-ilmu mereka. Alangkah dangkal dan ceteknya ilmu kamu. Jika kamu belum pernah dengar ilmu terawang, ilmu rawa rontek, ilmu pancung maya, janganlah kamu bercakap dari hal ilmu. Kerana sebenarnya kamu tak tahu apa-apa tentang ilmu. Dan ilmu itu bukanlah boleh digunakan sembarangan kecuali benar-benar di tempat yang hak dan pada perkara-perkara yang sudah melampaui batas. Dari hal itu aku katakan secara asasnya bahawa jika tidak terhalang kerana dosa, jika tidak terhalang kerana cintakan Allah, bahkan orang-orang seperti kalian, tak perlu orang lain, aku sendiri boleh musnahkan dengan hanya sekali bersila. Mungkin bunyinya sombong, tapi itulah hakikat di dalam ilmu pancung maya, di dalam ilmu rawa rontek. Baiklah, aku akan sambung selepas ini nanti. Aku sudahi dahulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal